Peperangan antara Islam dengan Israel. Orang Islam, negara Islam dengan Israel. Kita serang, kita lawan, kita tembak. Kita hantar tentera, tembak, hantar bom, hantar. Sehingga ada kita punya tentera yang meninggal dunia. Tak apa. Sebab apa? Hasrat kita nak merdeka daripada Israel dan cengkaman Yahudi laknatullahi alaihi. Cukup-cukup mereka tindas penjara terbesar dunia, iaitu Palestin. Orang Palestin, tuan-tuan, nak keluar daripada Gaza tak boleh. Kita nak masuk Gaza pun tak boleh. Tu Allah lakarkan laknat untuk Yahudi. Inilah dia. Dia bunuh orang tak apa, dia tembak orang tak apa, dia hantar bom tak apa. Kita hantar bom je marah. Itu Yahudi laknatullahi alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Dapat kita sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Ditambah pula pada hari ini, kita akan sama-sama membicarakan satu topik yang saya rasa mungkin amat penting untuk kita faham. Ia merupakan kaedah yang orang muda hari ini pakai, iaitu al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat kita tu tak boleh menghalalkan cara. Kaedah ini kita kena faham betul-betul, tuan-tuan, sebab kalau kita silap faham, kita akan boleh menghalalkan benda yang haram. Oleh sebab itu, bila saya tengok pada tajuk ini, saya rasa alhamdulillah masyarakat kita sudah mula minat untuk memfahami asas-asas dalam penentuan hukum. Nak tentukan hukum ini, dia tidak semudah mana yang kita duk cakap dalam Facebook atau Instagram, tuan-tuan. Mufti-mufti kalau dia nak bercakap tentang hukum, mereka akan bermuzakarah, akan bincang. Dia ada penyelidik. Lepas penyelidik, dia akan bentang bahagian jawatan kuasa penyelidikan. Kalau akidah syariah. Lepas tu dia akan bawa kepada peringkat MKI. Pandangan hukum MKI maksudnya dibincangkan oleh mufti-mufti dulu seluruh negara. Bila semua dah bincang, dah lumat, sama ada nak diteruskan atau tidak, masa tu dibincang. Kalau katakan okey, nak dibawa ke negeri-negeri, mereka akan putuskan okey, akan dicadangkan hukum gini, kata halal, tetapi akan dibawa di jawatan kuasa fatwa negeri-negeri pula. Sebab fatwa tu bawah negeri. Dia bukan mudah-mudah kita nak keluar hukum, mudah-mudah. Kadang orang tanya, lambat mufti keluar hukum. Sebab bahaya, kalau salah keluar hukum, bahaya. Contoh, suatu ketika dulu, orang nak haramkan, ataupun orang minta saya haramkan, mufti-mufti haramkan GST. Ingat tak GST? Kau ingat? Dia angguk-angguk. GST suatu ketika dulu, ya Rabbi, habis. Orang marah sungguh. Sampaikan minta kepada ustaz-ustaz, jangan jadi iblis bisu, dia orang cakap dalam Facebook. Aduh, kita dengar, rasa takut, tuan-tuan. Ini dah neraka dah tempat ni. Nak jatuhkan hukum, kalau nak kata GST tu haram, berat bang. Implikasi dia tu. Kita buat bangunan, macam contoh ni, Masjid As-Salam ni. Kita buat Masjid As-Salam, kita bina Masjid As-Salam, bocor. Panas. Ni memang tak ada aircon ke memang ada aircon? Atau rosak? Bubuh lah aircon. Ini kena bubuh aircon. Sebab apa? Dia maslahat umum. Fikir cari duit macam mana? Boleh cari duit sebab saya cari duit untuk masjid juta-juta, tuan-tuan. Tu Masjid Shah Alam tu 16 juta, dah dapat dah 5 juta. Ni tinggal 11 juta dalam masa 5 bulan. Cari naya ke jemaah, panas.
AJK tak boleh lah, kena fikirlah sama-sama. Ni bawah Jaiz kan? Kan? Ha. Fikirlah pengurusan. Ha? On the way. Alhamdulillah, ini yang kita mahukan. Pemimpin yang macam ni kita mahukan. Cepat, belum baru komen dah dapat hukum dah. Tak, sebenarnya sekarang ni fasilitis tu amat penting. Kalau pergi mall pun sejuk, takkanlah masjid panas. Betul tak? Ini malam ni kalau waktu siang Jumaat, tu siang je maaf. Kita carilah tuan-tuan. Saya semalam di Kuching. Di apa? Subuyau ni 2 jam daripada Kuching. Pergi ceramah kat situ. Orang kampung, ya Rabbi. Dekat 2,000 orang. Orang kampung keluar tuan-tuan. Orang Subuyau. Situ petani, diorang ni suka nak tengok ustaz-ustaz yang jauh-jauh ni datang. Datang kita, penuh. Masjid dalam kampung Subuyau tu pun nak sampai tu 2 jam pun ada kawan. Ini kan Masjid As-Salam. Aib sikit lah. Tak, kita kena usaha bagi cepat sikit. Bukan apa, saya kesiankan jemaah. Siang pakcik-pakcik semayang berpeluh gitu. Jadi, bawa ke mufti-mufti negeri pula. Bila bawa mufti-mufti negeri, diorang akan bincang lumat. Kadang-kadang lulus di peringkat kebangsaan, tapi di peringkat negeri dia hold. Sebab apa? Mereka risau. Sama juga macam GST tu. Kata nak haramkan, tak boleh bang. Kalau haramkan GST, masalah. Kenapa nak haramkan? Nak haram suatu benda ni, dia kena tengok apa sebab pengharaman. Dia panggil al-illah. Atau dalam bahasa buku usul fiqh ni, kaedah keluarkan hukum daripada dalil-dalil dalam Islam. Quran, sunnah, ijma', qiyas, istihsan dan banyak lagi lah. Semua tu. Ini dipanggil kalau dekat universiti dalam pengajian Islam, dipanggil killer subject. Kalau dalam bidang engineering, saya tanya anak saya, dia ambil statistik. Fakulti Sains Matematik. Dia kata subjek killer dekat dalam Fakulti Sains Matematik adalah statistik. Dalam engineering lain pula, dia adalah subjek-subjek yang killer subjek. Kalau usul fiqh ni dia panggil killer subjek. Nak jadi mufti wajib tahu benda ni. Nak kerja di jabatan mufti wajib tahu. Nak kerja di jabatan-jabatan yang melibatkan kajian hukum, dia wajib tahu benda ni. Sebab apa? Susah. Jadi nak jatuhkan hukum, dia kena tengok illah. Apa sebab illah? Sebagai contoh, arak. Bila turun ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Allah kata jauhkan. Arak, judi, jauhkan. Jauhkan, apa maksud jauhkan? Ulama kaji. Jauh bermakna at-tard. Jauh bermakna haram. Maknanya, judi dan arak tu haram. Ulama kaji lagi. Dia panggil apa sebab arak itu haram. Dia kaji, dia tengok, oh dalam arak, bila kita dapati ada warna merah, boleh tak nak haram warna merah? Boleh tak kita kata arak tu haram sebab warna merah? Boleh tak? Boleh tak, Ji? Boleh tak? Cameraman jawab, tak boleh. Tuan-tuan kena faham betul-betul ni. Dah letak tajuk payah, ni lah dia. Yang belajar tajuk ni, mufti. Jadi tuan-tuan belajar, okey bagus lah, hebat lah orang Masjid As-Salam ni. Kalau letak warna merah, bermakna air sirap haram. Bermakna air anggur haram. Bermakna semua air yang berwarna merah akan jadi haram. Air pipe keluar merah, haram. Padahal air karat tu, tak boleh. Tak boleh. Sebab illah itu ataupun penyebab haram itu akan membawa kepada benda-benda yang lain. Haram, tak, merah tak boleh. Nombor 2, peraman. Tak boleh juga. Kenapa tak boleh peraman? Kalau peram tu haram, bermakna semua jenis peram haram. Termasuk buah pala. Baru ni saya pergi Penang, ada seorang hamba Allah tu, mamak. Dia kata, Ustaz, saya memang tak makan buah pala. Saya kata, kenapa? Haram, dia kata. Kenapa haram? Sebab peram. Dia macam arak. Ini dia belajar bau suku dia terus dah, dia tidur waktu lain. Dia peram sampai jadi arak baru jadi haram. Bila jadi arak? Dekat sini dia cari illah ni, barulah jumpa pengharaman itu disebabkan al-iskar, mabuk. Bila mabuk saja, maka itulah yang akan diguna sampai kiamat.
pengharaman semua jenis benda-benda yang mabuk termasuk dadah. Dadah mana ada sebut dalam Quran? Tu ada orang kata, mana sebut dalam Quran dadah haram? Oh, itu payah kita. Payah. Memang tak ada bang. Kalau semua sebut dalam Quran, Quran bukan 30 juzuk. 30,000 juzuk. 30 kau tak khatam, nak 30,000 juzuk. Tu nampak tak? Pengharaman. Tak boleh cakap macam tu. Kita tak boleh nak haramkan sebabkan benda-benda yang tak jelas. Dia panggil tu sebab pengharaman mesti jelas. Maka mabuk, semua jenis mabuk haram. Nampak? Satu. Nombor dua, orang kaji. Kenapa kita dibenarkan untuk jamak dan qasar? Kaji. Oh, sebab kita letih. Kalau letih, bermakna orang yang jadi tukang buat rumah, dia boleh jamak setiap hari. Habis lah. Sebab elah itu dibawa. Punca keharusan jamak qasar itu dibawa. Apa dia? Sebab apa kamu jamak qasar? Saya letih. Letih. Boh. Nampak? Polis jaga jalan raya. Letih boleh jamak. Saya boleh jamak ni. Datang daripada Bangi sampai sini 2 jam. Alhamdulillah. 7.30 baru sampai. 5.30 keluar. Jalan jam luar biasa. Sebab orang tak naik motor, naik kereta sebab jerbu. Jam. Oh. Kalau ikut saya boleh jamak dah 2 hari. Sebab apa? Letih dalam kereta. Letih. Tak boleh. Kalau letih, habis lah. Haji, boleh jamak? Ji, nampak letih Ji. Jamak lah kejap lagi. Tak boleh. Mana boleh jamak? Lah, kaji. Oh, sebab keharusan itu adalah disebab as-safaru. Disebabkan pemusafiran. Yang lebih daripada 83 km. Bermakna pengharusan itu ada. Jadi tuan-tuan bermusafir lah. Mana-mana pun tuan-tuan boleh jamak qasar. Apabila cukup syarat dia. 83 minimum. Ada 83, ada 81, 83, 86. Itu dia punya kadar khilaf. Tapi kebanyakan ulama ambil 83. Terpulanglah. Ada orang dia rasa nak ambil selamat, dia ambil 93. Ada nak ambil selamat 100. Silakan. Ada yang ambil selamat, dia tak jamak terus. Bang, tak mau jamak? Alhamdulillah, astagfirullahaladzim Ustaz. Saya boleh semayang penuh. Buat apa nak jamak qasar? Terpulang. Yang penting Allah bagi. Betul tak? Tapi kau jangan paksa orang. Kau semayang penuh macam aku. Tak boleh. Orang tu nak jamak, ikut dia. Orang turun kapal terbang. Maghrib. Dia nak sampai ke Bangi. Balik ke Bangi. Boleh tak dia duduk dekat KLIA tu tunggu 5 minit, 10 minit azan, dia semayang jamak dan qasar, dia balik ke Bangi. Boleh tak? Boleh. Ada orang kata, jangan Syekh. Dengan Allah Ta'ala pun kau berkira. Bukan. Ni Allah bagi, ni panggil ar-rukhsah. Keringanan. Nampak tak? Sama macam cukai. Kenapa nak haramkan GST? Cukai GST. Sebab cukai. Tak boleh. Bila kau kata haram cukai, bermakna yang kerja LHDN haram. Yang kerja custom haram. Sebab apa? Sebab dia bekerja mengutip cukai. GST tak boleh. Sebab saya cadangkan, kalau dulu ada masalah, kau ubah baiki je. Baiki. Kalau ada kelemahan cara kutipan, baiki cara kutipan. Ada masalah orang lari, baiki yang lari. Sebab apa? Sebab hukum itu akan bawa. Sebab mufti-mufti kata harus je. Dia tak kata haram. Harus. Boleh ada. Sebab pemimpin dia ada cara macam mana nak fikir cukai. Cukai. Oh, kalau ikut kan, semua cukai tak boleh. Cukai pintu tak boleh. Cukai itu tak boleh. Cukai kereta tak boleh. Semua tak boleh. Haram no. Tapi disebabkan pemimpin melihat itu untuk kebaikan negara, silakan. Zaman Umar dah ambil dah cukai. Termasuk cukai harta karun. Dia panggil khumus. 1/5. Tuan-tuan, ini banyak cerita lah. Ini nak cerita bagi tahu bahawa bukan senang nak tentukan suatu hukum. Jadi begitulah juga apabila orang gunakan kaedah al-ghayah la tubarrirul wasilah. Ada orang, apa maksud al-ghayah la tubarrirul wasilah? Matlamat kita tu baik. Tetapi cara nak sampai matlamat tidak boleh dengan cara yang salah. Contoh, tuan-tuan, saya tengok ramai orang susah. Saya pergi beberapa negeri tengok orang susah. Pergi masuk kampung susah. Nampak? Saya kata tak boleh macam ni. Saya rasa nak tolong. Macam mana cara nak tolong? Saya pergi bank rompak. Niat saya bagus tak? Nak tolong. Saya datang masjid Assalam, kesian orang jemaah sini tak ada duit nak buat masjid, nak buat aircon. Saya pun pergi rompak bank, bagi berapa juta perlu? 1 juta, ambil lah. Tak apa, saya bagi 2 juta. Keep the change.
Bukan duit dia. Bukan duit saya. Duit bank Islam. Duit Maybank aku pergi rompak. Tak boleh. Cara niat tu bagus. Nak buat kebaikan. Tapi kau jangan merompak. Sama lah juga contoh. Ni. Niat baik. Niat nak ikut sunnah. Nak ikut sunnah. Sunnah apa? Sunnah poligami. Suka tu kakak belakang. Kau jangan gelak sangat, Kak. Silap-silap suami kamu duduk buat ni, kaedah ni lah. Al-ghayah la tubarrul wasilah. Betul. Kamu nak ikut sunnah Nabi. Tapi kamu kena tahu macam mana cara nak sampai ke sunnah Nabi tu. Ini kahwin 2. Bagus. Saya setuju. Ramai anak murid saya tak ada suami lagi. Ada orang Masjid Assalam nak. Hantarlah proposal. Email saya izhar@ukm.edu.my. Hantar proposal. Aku boleh hantar. Sekarang ni budak-budak kat universiti tu, dia tak nak kahwin yang umur sama dia. Dia nak cari yang tua-tua macam ni. Semua ada. Masuk rumah tu bismillahirrahmanirrahim. Masuk terus. Tak payah fikir banyak-banyak. Kahwin dengan budak muda-muda lah. Hai. Gaduh je. Duit tak cukup. Tak dapat kerja. Malas. Macam-macam gaduh. Lah. Ada setengah orang tu dia nak kahwin lebih. Silakan. Tapi ingat. Nak sampai tu, kalau kau tak buat betul-betul, kau akan burukkan nama sunnah Nabi SAW. Tak boleh lah. Niat kita bagus. Nak ikut sunnah Nabi SAW. Tapi cara tu tak betul. Antara pertama, kamu kahwin, kamu tak mampu. Itu tak betul dah. Nabi kata, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Niat kita bagus nak ikut sunnah. Tapi cara tu salah. Kau kahwin dalam keadaan kau tak mampu. Zalimi isteri pertama, biarkan isteri kedua bahagia. Itu yang keluar kenyataan pelik-pelik tu. Isteri pertama dihormati. Isteri kedua disayangi. Apa ke benda kau merepek tu? Kan? Ustaz Azhar marah betul ayat tu. Dia kahwin 2-3 tu, dia tak bagi. Sekarang sama. Disayangi. Dihormati. Semua sama. Tu nampak? Nombor 2. Ini tak bagus juga. Tuan-tuan kena ingat. Pesan pada anak-anak perempuan. Saya selalu pesan. Saya dengan isteri berbeza sedikit pandangan dalam hal ni. Isteri saya, dia bukan anti poligami. Dia kurang selesa dengan poligami. Sebab dia kata tidak ada ustazah-ustazah yang membenarkan. Sebab dia orang sains. Dia pensyarah biologi. Pensyarah sains lah mudah cerita. Kejap dia ajar sains, kejap macam-macam sains dia ajar. Dia kata, saya akan izinkan kahwin seorang lagi. Masuk izin tu saya lah. Tapi saya tak kisah izin dia tu. Kita beli beras. Bang, beras mahal pun saya beli, bos. Tapi saya malas je sebab dia yang masak beras tu. Gaduh nanti leceh. Jadi biarlah macam ni saya hidup saya. Jadi, dia kata biar ustazah lepas dulu. Dia guna ayat tu. Payah lah. Dia kata, ustazah pun tak bagi. Ustazah pun bagi hukum boleh. Dia kata boleh, tapi bukan bini aku, bukan suami aku. Jadi, dia nak kahwin lebih. Isu dia. Dia buat macam mana? Dia ajak perempuan pergi kahwin kat Thailand. Kahwin kat Indonesia, kahwin. Dari sudut hukum, boleh. Tapi dari sudut undang-undang, kesian kat budak perempuan. Tu saya cakap orang rumah saya, jangan anti orang poligami. Sebab kita ada anak perempuan. Sila air bulan, anak perempuan kita akan dimadukan. Atau dia mengambil hak orang lain. Awak jangan mulut-mulut jaga. So sekarang dia cakap apa tak? Saya diam. Saya okey. Macam biasa, nak kahwin seorang lagi. Niat tu ada yang penting. Pahala dapat dah. Buat 2 kali pahala. Ni live ke apa ni? Live. Selamat. Dah tak boleh buat apa lah bini aku ni. Tapi nak beritahu, anak kita, siapa-siapa pun, kalau nak kahwin 2, nak jadi nombor 2, minta dengan suami tu, kalau kau betul-betul nak ambil anak aku jadi poligami, kau kahwin kat Malaysia. Kau jangan kahwin kat luar. Kesan bila kahwin luar, memanglah niat dia bagus, nak ikut sunnah Nabi, nak halalkan benda yang haram. Tapi kau kena ingat kesan-kesan buruk kepada anak-anak kita. Apa kesan pada perempuan ni? Dia bila pergi ke Thailand kahwin, balik tak daftar, dia macam tak kahwin. Anak, kepada siapa nak bin? Betul lah ban dia kan. Dari sudut hukum ban dia lah. Tapi dari sudut undang-undang. Banyaklah implikasi dia. Nampak? Kalau mati sebagai tu, na'udzubillah lah, ya Rabbi. Kahwin dah. Besarkan anak.
2, 3, 4 tahun baru bagi tahu isi pertama. Isi pertama ni baru tahu lah. Ada nombor 2 kahwin kat Thailand, tak didaftarkan. Jumpa masa bila? Jenazah dah terkujur lalu kat masjid. Dekat masjid nak sembahyang jenazah. Tengok ada seorang perempuan baju hitam nangis-nangis, budak 4 orang kecil-kecil. Tanya, siapa ni? Saya isteri nombor 2. Mana dokumen kahwin kat Thailand? Daftar? Tak daftar. Habis. Harta tak dapat 1 sen pun. Kesian. Tu 4 orang siapa nak hidupkan tu? Siapa nak bagi makan tu? Tuan-tuan jangan. Ini nampak simple tapi ia melibatkan hukum yang melibatkan kezaliman dan sebagainya. Sebab Allah tak bagi zalim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi orang adil baru kita jadi orang bertakwa. Ini tak kita buat benda yang salah. Sebab nak kejar. Niat nak kejar kita punya matlamat. Tapi cara nak sampai matlamat tu salah. Itu nombor 2. Nombor 3. Tuan-tuan juga kena ingat. Bila sebut matlamat, tidak boleh menghalalkan cara apabila orang hari ni nak nampak cantik. Hari ni saya dah tengok macam dah luar biasa dah tuan, berubah. Tadi saya ada mesyuarat sekejap tadi di Damansara, lepas tu di Bangsa. Tuan-tuan, muka tu saya boleh tahu sebab saya buat buku dengan orang sains mengenai fake kosmetik. Pembedahan kosmetik. Kita tahu macam mana hidung yang tambah, dagu yang tambah, muka yang buat. Sampai saya pergi Korea baru ni mesyuarat halal pun saya boleh tengok semua tu nampak. Boleh saya katakan 80% muka sama je. Sama dagu tambah hidung. So, lebih kurang dia lonjong semua. Padahal orang Korea ni kita tahu keturunan dia. Dia keturunan yang sama je macam mana tuan-tuan tengok Korea Utara. Macam itulah Korea Selatan macam tapi Selatan dah lain lah. Yang Blackpink tu kan Selatan kan? Selatan kan? Saya pergi tengok, muka sama semua. Masa mesyuarat, dia adalah ketua mufti. Orang tua. Taklah tua sangat, tapi orang tua daripada saya. Saya tengok muka dia original Korean. Saya kata, kenapa muka lain daripada yang saya tengok kat bandar ni? Dia gelak, Lepas tu saya bagi tahu, kata muka kat bandar tu nampak sama je semua. Dia gelak 2 kali. Lepas tu dia jawab, brother, if you want to know, kalau kamu nak tahu, semua tu jadi macam tu after renovation. Ubah muka terus. Memang dia orang ubah. Rupanya dia orang ni negara hub kecantikan. Memang sana tu semua tempat jual bahan kecantikan. Alat kecantikan, solid kecantikan, klinik, ubah muka ada. Gambar tukar hidung semua ada. Tapi saya pergi tu bukan buat apa-apa. Saya memang original handsome tuan-tuan. Jangan risau. Jadi saya pun kata, ya Allah. Bila balik saya tengok tadi dekat Bangsa, saya tengok kat Damansara. Tengok ada seorang dagu panjang. Lain lah muka dia. Ada seorang tu bibir tebal. Saya kata, confirm. Orang Melayu tak tebal macam ni. Tak? Mata lain, ni pipi lain. Dia senyum sama, gelak sama. Tu lebih kurang tu. Dia tarik semua ni. Tarik. Bila tanya kenapa? Saya buat ni sebab nak bagi suami saya sayang kat saya. Betul. Ini keluar kaedah ni. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Kamu tak boleh nak halalkan benda haram sedangkan Allah haramkan mengubah ciptaan Allah. Tak boleh. Bila kamu boleh tukar muka? 4 mazhab kata tak boleh. Haram. Kecuali kata Imam Malik. Apabila wajahnya kal qiradah. Wajah tu dah sama macam beruk. Tengok muka beruk. Kali kedua tengok, manusia rupanya. Kat mana? Ni, masa bincang, Imam Malik bincang tentang memotong bulu kening. Menipiskan bulu kening. An-nabas. La'ana Rasulullah SAW an-namisah wal mutanammisah. Ada hadis sahih tu. Laknat Nabi kepada orang yang cabut dan tolong cabutkan bulu kening. Termasuk nipiskan. Bila tanya kenapa buat? Sebab suami suka tengok perempuan lain. Ni sekarang ni kes apa? Kes buka tudung pula. Ramai betul artis-artis buka tudung. Sebab apa bila tanya dia kata suami tengok perempuan lain. Bang, Kak, suami tengok perempuan lain bukan disebabkan you pakai tudung.
Berapa ramai perempuan pakai tudung, suami cari lain juga. Berapa ramai juga perempuan yang tak pakai tudung, seksi ya amat. Isteri tak pakai tudung. Betul tak? Bang, tak ada. Lelaki ni kalau dah nakal juga. Dia kena stroke baru tak nakal. Tu pun ada nakal lagi. Betul. Selagi dia tak kena stroke, selagi itulah dia matanya. Saya tahulah sebab saya bawa jemaah pergi haji, pergi umrah, pergi Palestin. Saya pergi bawa jemaah pergi Palestin. Tak mau sebutlah haji tu. Haji ni orang Kelantan, yang mudah-mudah orang Kelantan. Baik betul dengan saya, tuan-tuan. Dia ni isyak rokok mengalahkan Yahudi. Betul, dia isyak rokok. Yahudi tak isyak, dia isyak. Yahudi tengok pening pada sebab kawasan dia isyak tu Yahudi tak bagi isyak. Dia isyak juga, dia kira apa? Ni, ya Robi, saya kata Haji, jangan isyak lah rokok, Ji. Tak elok, Ji. Haram. Ustaz, kenapa haram, Ustaz? Mendatangkan mudarat. Mufti-mufti seluruh dunia dah kata haram. Ustaz, itu bagi yang sakit. Saya tak sakit, Ustaz. Saya kena stroke bukan disebabkan rokok. Disebabkan darah tinggi. Tengok pening orang tua ni, tuan-tuan. Kalau gaduh dengan dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, Ustaz, kalau mati pun tak apa, umur dah 78. Termenung juga aku pun. Betul juga orang tua ni. Saya kalau berhenti rokok, jangan kata 78, 75 dah mati dah, Ustaz. Tengok. Dia punya minat rokok tu, saya kata lebih dahsyat dari Yahudi. Tapi dia tahu, dia rapat dengan saya. Dia ni bawa isteri. Isteri dia pun sama juga pakai tongkat, dia pakai tongkat. Orang Yahudi ni memang Allah bagi handsome dan cantik sebab dia keturunan Nabi Yusuf. Memang keturunan dia orang cantik. Bani Israel memang cantik. Cantik. Yang perempuan cantik, yang lelaki handsome. Nak lawaknya orang tua ni sampai kat masjid Nabi Musa. Jadi masa kita sampai tu, ada polis perempuan tau. Duk main kawasan, duk buat lawatan. Dia buat macam memantau orang Islam yang ada yang ada kat situ. Dia ni senjata semualah. Tapi muka cantik, memang cantik semua. Saya pun tengok sekali je lah. 2 kali tu dosa. Sekali tak apa, rezeki. Fa'alaikan nazrah. Kamu tengok, kata Nabi tengok sekali boleh, tertengok orang panggil. Kalau tengok banyak kali gitu, itu haram. Saya tengok sekali lah. Hak pakcik ni sama juga. Dia dengan saya sama. Mazhab satu. Dia tengok sekali je. Tapi lama, gigih dia punya tongkat. Ya Allah, Ustaz, cantik, Ustaz, cantik. Terus isap rokok. Dia kata tak boleh, Ustaz, kena isap rokok, stres. Saya kata stres apa tu? Apa nama rumah ada tu? Hajah ada kan? Dia kata sebab dia ada tu aku stres, kata. Aduh, orang tua tu. Sekarang umur dia berapa? Saya pergi baru ni last 2019. Dia masa tu 78, 79. Dah 5 tahun tak? Mati? Jangan. Tak mati lagi. Sebab kalau mati mesti sebut dalam grup. Tak ada sebut dalam grup. Elok je. Cuma dia tak jawab ke WhatsApp lah. Sebab mata dia pun dah out dah. Kita doa tu panjang sihat lah. Tapi isap rokok tak tahulah macam mana keadaan dia tu. Dia kalau saya sebut kata kalau lebih dahsyat dari Yahudi, dia gelak lah. Ya Allah. Ustaz nakal. Dia orang Kelantan. Sekarang ni di Malaysia ni orang nak ubah. Sebab apa? Sebab suami tengok. Tak. Percayalah cakap saya. Suami tengok perempuan lain tak pakai tudung. Awak nak buka tudung. Itu tak cerdik namanya. Kamu buat benda tu sebab suami tak tengok. Bang, percayalah kau buka, suami tak tengok juga. Tak tengok juga. Tu sebab suami, Allah kata, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Bagi tahu orang lelaki tengok. Orang lelaki jaga mata, jaga nafsu, jaga kemaluan. Orang lelaki kena jaga mata. Kamu yang kena jaga. Isteri jaga mata, jaga kemaluan. Barulah tidak berlaku benda-benda yang haram. Ni baru-baru ni ada di HUKM. Perbincangan doktor-doktor pakar bedah dalam WhatsApp group. Dia orang rujuk saya. 2 orang doktor pakar ni. Lelaki dan perempuan. Dua-dua ni profesor memang Malaysia ni pakar bedah lah. Jusa A. Bergaduh. Yang profesor lelaki ni kata tak boleh bedah payudara. Nak cantikkan payudara, tak boleh. Yang perempuan kata boleh untuk suami. Dah khilaf kat situ. Lepas tu dia orang rujuk. Sebab dia ada 2 kes. Satu kes datangnya normal. Buah dada dia biasa. Umur 33 tahun. Nak besarkan daripada cup B kepada cup C. Mana satu besar?
Kau diam, kau tak kahwin lagi kan? Apa B ke C besar? Haji apa? Haji jangan malu-malu lah Haji. Dia nak besarkan daripada cup. C ke B? B besar. Siapa mana yang besar? B besar. C daripada C ke B. Betul Haji? Kan silap pula aku ni. Tak ingat tanya rumah ni, ya Rabbi. Yang penting besarkan daripada dia nak besarkan ikut cup. Doktor ni akan tengok cup berapa cm. Adalah cara dia tu. Sebab dia orang rujuk saya ni. Dia kata, Ustaz, yang umur 33 tahun ni nak besarkan daripada satu cup ke satu cup. Sedang gitulah. Aku pun tak ingat dah B ke C. Tukar daripada cup A ke satu cup ke satu cup yang lain. Besar lagi. Satu cup je. Sebab ada yang nak buat besar daripada satu cup ke 3 cup. Atau ke 2 cup. Nanti saya bincang ni. Satu cup ke satu cup yang lain. Adakah dibenarkan? Saya kata kalau dah elok, cantik dan normal macam perempuan lain, hukumnya haram. Tak boleh. Tak ada keperluan kau buat. Untuk suami, tak boleh. Sebab Nabi sebut, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada kemaksiatan. Tak boleh taat kepada Allah dalam nak melakukan maksiat. Tak boleh. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak boleh buat maksiat untuk langgar arahan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh. Jadi Allah larang kita mengubah tubuh badan. Tak boleh. Maka yang tu haram. So doktor pakar tak boleh ambil. Kecuali dia pergi kat overseas, dia pergi dekat non-Muslim, itulah dia yang tanggung dosa. Doktor tak tanggung dosa. Tapi kalau doktor buat yang tadi tu, untuk kecantikan, dia akan dapat dosa juga. Sebab apa? Ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Setiap benda yang membawa pada haram, hukumnya haram. Tengok, very simple kaedah nak tentukan hukum tu. Dia kena tengok situ. Kalau kau buat, perempuan tu dia tambah satu cup, tanpa sebarang sebab, tanpa sebarang kemudaratan, tanpa sebarang apa-apa saja yang mendesak ke arah itu, maka doktor juga akan tanggung dosa sampai kiamat. Tu saya ingat, benda tu kena main-main. Jangan main-main. Kes yang kedua, yang ini saya benarkan. Sebab dia orang ni tak ada masa nak masuk jabatan kuasa fatwa apa semua. Kita tolong, saya jadi pakar rujuk saja di HUKM, doktor-doktor pakar. Yang kedua, ini kes umur 28 tahun. Doktor-doktor juga menghadapi kes perempuan ni, umur ni 28 tahun, belum kahwin, sudah bertunang, tetapi dia punya dada dia ni sama macam wanita umur 69 tahun. Dia ada masalah hormon. Lepek terus. Dalam hal ini Allah Ta'ala sebut, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Apabila dalam keadaan kemudaratan, dalam mudarat, maka tidak ada salahnya kamu. Dalam keadaan mudarat tu, kamu dalam keadaan teruk, buah dada jatuh dan sebagainya, itu dibenarkan buat pembedahan, tetapi cara dan kaedah pembesaran itu mesti dibuat mengikut landas-landas yang betul. Jadi dia buat mengikut kadar dan juga kaedah yang betul. Itu saja. Dia tak boleh bubuh alat-alat bahan-bahan yang boleh mendatangkan mudarat. Itu sebab al-ghayah la tubarrirul wasilah. Jadi kita punya niat tu kena betul. Jadi yang pertama untuk kecantikan. Nak nampak cantik, dia nak besarkan, tak boleh. Hukumnya haram. Atau untuk suami pun tak boleh. Yang kedua, dia buat untuk siapa? Untuk kesihatan dia. Dan sebab dia pelik, cacat daripada orang lain. Maka dibenarkan untuk berbuat demikian. Wallahu'alam. Saya bagi laluan untuk azan. Tuan-tuan dan puan dikasihi sekalian, sebagai pengakhiran, kesimpulan kepada tajuk kita pada malam ini. Al-ghayah la tubarridul wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Bila kita boleh menghalalkan cara? Pertama, apabila terdapat kemudaratan pada diri sendiri. Mudah cerita, kita ambil yang pertama, yang paling asas. Yang pertama, apabila ia mendatangkan mudarat kepada Islam. Itu penting. Contoh, peperangan. Peperangan antara Islam dengan Israel. Orang Islam, negara Islam dengan Israel. Kita serang, kita lawan, kita tembak. Kita hantar tentera, tembak, hantar bom, hantar. Sehingga ada kita punya tentera yang meninggal dunia. Tak apa. Sebab apa? Hasrat kita nak merdeka daripada Israel dan cengkaman Yahudi laknatullahi alaihi.
Cukup-cukup mereka tindas penjara terbesar dunia, iaitu Palestin. Orang Palestin, tuan-tuan, nak keluar daripada Gaza tak boleh. Kita nak masuk Gaza pun tak boleh. Tu Allah lakarkan laknat untuk Yahudi. Inilah dia. Dia bunuh orang tak apa. Dia tembak orang tak apa. Dia hantar bom tak apa. Kita hantar bom dia marah. Itu Yahudi laknatullahi alaihi. Nak matlamat ni boleh. Kita sanggup. Biar tergadai nyawa. Tu sebab sekarang ni kita tengok video-video. Suami mati syahid. Seorang doktor, seorang nurse berlari keluar hospital. Istusyhida. Meninggal dah. Meninggal. Syahid suami aku. Allahu Akbar. Gembira suami mati syahid. Tu, hebat. Sebab apa suami mati syahid? Tapi di Malaysia jangan buat gitu. Alhamdulillah, accident dah. Mati dah suami aku. Sudah. Itu pelik lah tu. Jangan buat kerja macam tu. Itu confirm nak suruh suami mati awal dapat harta. Ni sana tak. Diorang tak ada harta. Diorang tak ada apa-apa. Tapi dia tahu suami dia mati syahid. Nak memperjuangkan negara dan bangsa dan juga agama. Boleh. Itu untuk memperjuangkan agama. Nombor 2, dibenarkan untuk menghalalkan benda haram ini, cara yang haram ini untuk sampai ke matlamat kita, apabila ia mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Macam tadilah. Kita dibenarkan makan ubat daripada sumber yang haram apabila tidak ada pilihan yang lain. Sebagai contoh, guna gam Tisel 2. Ni untuk doktor pakar bedah. Profesor Datuk Hanafiah hadir dalam mesyuarat tersebut. Dr. Lenny, pakar bedah di Malaysia ni, mereka antara pakar bedah vaskular. Besar-besar punya kepala lah apa semua. Dia orang kata apa? Dia kata otak kita ni dia kena ada cecair. Ada cecair. Dia tak boleh tak ada cecair. Wajib ada cecair. Allah buat tu cantik otak kita. Dia terjaga. Di luar otak kita, kepala kita ni ada 2 lapisan. Lapisan 1, lapisan 2. Tengkorak. Kedua-dua masa dia buat pembedahan, kalau kena stroke, na'uzubillah lah, kena stroke, na'uzubillah lah, accident, ada darah beku, ini semua akan pecah lah. Dia akan buka habis. Kepala ni kalau buka, tuan-tuan, 50-50 lah. Kalau hidup, alhamdulillah, tapi cacat. Atau tak ingat. Atau yelah, macam tu lah. Dia macam alam dia kembali pada zaman Buddha. Tu. Ni otak. Allah bagi, jagalah kepala, tuan-tuan. Jadi doktor ni, kalau dia bedah otak, dia akan ambil yang terbaik. Ubat yang terbaik, cara rawatan terbaik. Sebab tidak mahu ambil risiko. Ni kepala bang, kepala. Sebab nak bedah satu kepala ni, 20 orang pakar dekat HKL akan bermusyawarah. Dan dia akan bincang, tengok berapa ramai yang sokong untuk bedah. Ni, sebelum bedah ni, anak kawan saya bedah. Orang Puchong. Orang Puchong Perdana. Kawan baik, membesar dengan anak saya. Dia sekolah kat Puchong ni. Tiba-tiba, muntah-muntah. Sihat budak tu. Baru period yang pertama. Tingkatan berapa dah saya tak ingat dah. Tapi tingkatan 3, 4 gitulah. Nak PMR. Muntah-muntah. Jadi doktor bagi ubat. Apa mungkin dia gastrik ke apa. 5-6 hari muntah. Tak boleh. Hantar ke hospital. Pergi ke hospital swasta dekat ni. Bila cek-cek, ni macam ada sesuatu kat kepala. Buat CT scan. MRI. Tengok ada besar buah guli dalam otak, dalam kepala. Pergi hantar HKL. Hantar HKL, cek-cek, ambil, buka. Terpaksa buka ni. Buka ni nak ambil sel. Tengok, nak ambil sel. Dia kena buka yang dalam tu, yang dekat otak tu. Dia bukan boleh ambil celah-celah ni, tak boleh. Dia kena ambil tu, sel tu ambil, nak bawa ke bahagian kanser. Buka tuan-tuan. Masa nak buka tu, bincang, ya Rabbi. Bincang punya bincang. Ada 20 doktor, 16 kata bedah,
4 kata jangan. Bila dah ramai macam tu, dia orang akan ambil 6. Ambil yang 16. Bedah jugalah. Bedah, berjaya buka, ambil sel, hantar, sah, confirm kanser tahap 4. Cumanya budak tu, lepas buka dapat status kanser tahap 4. Dia punya kepala, dia punya otak mengembang. Mengembang dan terpaksa buka tengkorak. Bila buka, otak terkeluar. Allah Rabbi. Sempat hidup lepas buka tu, sementara buka tu, kita baca Yasin dah 2 jam, lepas tu dia meninggal dunia. Sedih tuan-tuan. Anak kecil kan, budak. Menangis saya. Sebab dia membesar dengan anak saya. Anak saya kan UPM sekarang. Kalau tak mesti dia sekali dengan universiti. Budak baik. Doktor terpaksa tutup. Bila bedah 2 tu, setiap lapisan mesti pakai gam. Agar cecair kat otak tu tak bocor. Tak bocor. Masalah gam tu namanya T-cell 2. T-cell 2 ni disahkan oleh pengeluar ada khinzir. Dia ada yang lembu. Yang lembu ni dia punya tahap kebocoran 19%. T-cell 2 ni tahap kebocoran dia 8%. Maksudnya tak bocor 92. Yang tadi itu tak bocor 81. Baki bocor. Boleh bocor. Jadi doktor tak akan ambil yang lembu, dia akan ambil yang babi. Walaupun benda tu sangat tinggi kemudaratan dia. Dia balik pada mana? Ad-darurah tubihul mahdhurat. Dalam keadaan nak selamatkan nyawa orang ni, boleh guna yang khinzir. Boleh. Tak ada cara lain. Tu cara ubat jantung. Tu semua tu ada tu. Cuma tuan-tuan jangan carilah ubat yang ada CJ halal. Susah nak jumpa. Ada tapi tak banyak. Yang kronik-kronik dia tak bagi. Sebab apa? Kita tidak ada pilihan. Sebab yang buat ubat ni bukannya orang Islam. Dia punya asal dia tu. Ni nak bagi tahu ubat buah pinggang ni baru saya pergi kat sebuah negara. Dia punya ubat buah pinggang ni ramai guna. Ni akan dibincangkan dalam muzakarah. Daripada apa? Daripada binatang. Binatang yang tak boleh makan. Tapi sebab ini adalah keperluan. Macam mana? Tu sebabnya benda-benda yang macam ni yang kita kena tahu. Tu buat mufti-mufti akan fikirlah macam mana boleh bagi tak boleh bagi halal. Boleh bagi makan atau tak boleh. Boleh bagi guna atau tak boleh guna. Tuan-tuan, itu untuk nyawa. Kemudaratan nyawa. Yang terakhir dibenarkan untuk kita guna kaedah ni tadi untuk menghalalkan jalan-jalan nak sampai sana apabila kita orang lain dalam keadaan kesusahan. Itu pun juga dibenarkan. Contoh, tuan-tuan lalu dekat kolam mandi ada perempuan lemas. Perempuan lemas. Haji boleh berenang? Tak boleh berenang. Haji? Tak boleh juga. Haji? Tak boleh juga. Haji boleh berenang. Haji ni nampak kaya lain macam ni. Kahwin 2 bersungguh je. Haji boleh berenang. Haji seorang-seorang lelaki yang ada kat situ, yang lain tak reti berenang. Nak selamat kawan ni kena tahu berenang dan tahu selamat. Kalau tidak dengan kita jalan. Sebab orang yang lemas, kalau kita tak pandai selamat, dia tekan kita yang lemah pula. Jadi macam mana nak buat? Dia seorang pandai selamat. Perempuan yang lemah tu pakai bikini. Haji pula AJK masjid. Contoh, tak? AJK masjid. Berlaku pula, ramai pula jemaah orang masjid assalam ada kat situ. Macam mana? Haji nak terjun, nak selamat atau tak? Kebetulan pula pakai jubah pula masa tu. Macam mana nak buat Haji? Terjun? Tengok, terjun dia. Wajib terjun. Dia tak boleh. Astaghfirullahalazim. Siapa? Tak boleh. Dia terjun dulu. Terjun. Hatta kalau orang lelaki yang lemas. Tiba-tiba makcik-makcik, kakak-kakak belakang tu. Dia memang pandai berenang. Cuma dia pakai tudung je. Dia dengan kain-kain, dengan kain ihram lah. Dengan kain telekung, nak pergi tengok cucu. Tengok ada orang lelaki lemas. Dia terjun. Terjun. Tarik. Dia selamatkan. Boleh. Sebab apa? Menyelamatkan nyawa orang. Boleh. Tapi saja-saja tuan-tuan tengok orang pakai bikini, tuan-tuan terjun. Saja nak sentuh. Tak boleh.
Kata kenapa kau peluk dia? Ambil berkat. Tak boleh. Tak ada berkat-berkat kat situ. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah dia garis panduan yang tuan-tuan kena faham. Dia sebenarnya banyak. Benda ni dia tak boleh bincang satu dalam masa Maghrib Isyak. Ini satu topik besar. Dia bincang satu buku. Buku tu setebal 279 halaman. Dibuat oleh seorang profesor di Jamiah Ummul Qura, Universiti Ummul Qura, Saudi Arabia. Menarik buku tu. Banyak benda yang boleh kita bincangkan. Tapi insyaAllah tuan-tuan dan puan, semoga tuan-tuan terus ambil ilmu. Saya bagi santai-santai ni. Saya tak bagi ilmu tu berat-berat. Biar tuan-tuan boleh faham sikit-sikit cukup lah. Ya? Yang penting, tahu. Dengar orang nak tukar muka. Tak boleh. Suami suruh? Tak boleh. Nak buka tudung. Kenapa? Suami suruh? Tak boleh. Sebab apa? Cara tu salah. Walaupun matlamat kamu baik. Nah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, kita kena faham hukum itu dengan betul-betul. Saya rasa tak perlulah buka soalan. Buka soalan panjang cerita. Ya, jadi kita tutup dulu setakat ni. Semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan dan puan. Doakan saya. Biar cepat sihat. Batuk. Dah 2 bulan. Balik daripada mesyuarat dekat Kuwait. Masa pergi Kuwait tu 52 darjah Celsius. Panas. Saya pergi Saudi buat umrah sekejap. Mesyuarat juga dekat Jeddah. Pun sama juga 49 masa tu. Lepas haji. Seminggu lepas haji. Saya balik. Batuk sampai sekarang. Baru ni saya naik bukit. Doktor pakar. Sebab saya hiking. Geng naik hiking saya ni doktor pakar. Pakar bedah lah. Dia tengok saya batuk. Dia kata, kau ni bukan batuk biasa je. Saya kata, batuk apa? Saya takut juga. Takut ada penyakit apa. Bukan. Ni penyakit lain. Kau ni stres. Saya kata, biar betul doktor ni. Sebab dia doktor pakar bedah. Jadi saya tak percaya dia. Saya kata, biar betul. Doktor lain bagi ubat antibiotik 3-4 kali tak jadi. Dia kata, tu sebab that's why. Dia pun bagi tahu kat rumah saya, pergi ambil dekat rumah dia. Ada 2 ubat. Ubat ni ubat asid perut. Untuk orang yang stres. Yang kena gastrik, makan ubat tu lah. Saya kata, apa kaitan ni? Saya was-was tau. Tapi sebab dia doktor pakar, aku makan juga. Doktor cakap, kena percaya. Cikgu cakap, kena percaya. Yang tak boleh percaya, orang politik cakap. Tu je yang percaya. Yang lain, percayalah. Doktor cakap, dia makan. Saya makan. Makan tu. Saya makan 2 hari sihat. Alhamdulillah. Silapnya saya makan 3 hari, okey lah. Saya berhenti. Ingat, okey. Rupanya dia kata kena makan selama 2 minggu ubat tu. Sampai habis. Oh, saya batuk balik. So, saya baru start balik. Kemarin, baru start balik. Ni batuk kurang lah sikit. Batuk. Doa lah bagi sihat, tuan-tuan. Kadang-kadang macam-macam cara Tuhan nak bagi sihat ni. Doktor yang klinik dia kata senang. Dia kata, Ustaz, rehat 1 bulan tanpa ceramah, insya-Allah sihat. Oh, kalau batal ceramah, tuan-tuan, marah orang. Tak boleh apa, jadual rapat sampai bulan 3 tahun depan. Sampai Ramadan. Ramadan penuh dah. Jadi tuan-tuan doa lah bagi sihat. Nah, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Kat universiti tak usah cakap lah, memang wajib bagi kuliah tu. Budak master mengajar bukan pakai buku lah, kena pakai otak. Sebab dia orang ni tanya soalan skala tinggi. Kita kena jawab sampai dia orang faham. Sebab dia orang ni bakal mufti satu hari nanti. Bakal jadi hakim satu hari nanti. So kita kena jelaskan betul-betul. Sebab saya mengajar masters, pelajar master dengan PhD. Jadi memang kena detail. Dia tak boleh jawab main-main macam kat masjid surau, tak boleh. Dia orang nak detail, nak data, rujuk kat mana. Tu dia orang akan ambil. Jadi memang akan guna suara lah. Jadi tuan-tuan doa lah yang terbaik, tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan. Saya doa tuan-tuan murah rezeki, insya-Allah. Panjang umur dan insya-Allah kali seterusnya saya datang, masjid kita ada aircon, insya-Allah. Saya ulang, ada aircon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu minna wa minkum.